di pagi ini, iaitu kita bersama Yang Mulia Dayang Nur Syahman binti Haji Matasan, iaitu psikologis klinikal, Ketua Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Atul. Ya, Puan apa khabar? Alhamdulillah. Atul apa khabar, Daud? Apa khabar? Kami berdua sehat, terima kasih Puan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi di sini kita ingin membincangkan mengenai menjaga minda kita ni semasa wabak COVID-19. Jadi sesuai dengan tajuk kita ni pada pagi ini, mungkin Puan boleh menerangkan mengapakah pentingnya kita ni menjaga kesihatan mental minda kita semasa COVID-19 ini. Silakan Puan. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Atul dan Daud dan ramai pagi kerana sudi menjemput saya untuk sesi temu bual pada pagi hari ini untuk berkongsi topik yang disebutkan tadi ya. Mungkin kita ni sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut jawapan saya untuk soalan tadi itu ingin saya kongsikan Matul dan Daud beberapa fakta penting mengenai kesihatan mental secara am. Ya. Semua orang sebenarnya kita ni ada mempunyai kesihatan mental dan kesihatan mental ini sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. So dalam erti kata lain, tanpa kesihatan mental tiadalah kesihatan fizikal. Ya. Dan kalau menurut definisi yang diberikan oleh WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kalau kita ni berbicara mengenai kesihatan mental ini, ianya kalau mengikut definisi yang diberikan adalah sebenarnya tahap kesejahteraan kita ni sebagai seorang individu di dalam menjalani kehidupan seharian. Ada 4 faktor penting yang ditekankan di sini, iaitu kalau sekiranya kita ni dapat memenuhi potensi diri, boleh mengatasi stres kita ni yang biasa kita ni hadapi dalam kehidupan seharian, mampu berusaha ataupun bekerja secara produktif, dan juga menyumbangkan suatu sumbangan kepada ahli masyarakat. Aku dikirakan seseorang itu kalau semua 4 faktor penting ini terdapat di kita arah diri kita ni, dikatakanlah kita ni sebagai seorang individu yang mempunyai kesihatan mental yang optimal. Ya. Kalau kiranya di antara 4 faktor ini adakah kurangnya katanya ataupun tidak ada pada individu itu, sebagai contoh kalau sekiranya kita dapat mengatasi stres sehingga akan memerlukan bantuan sokongan dari orang lain, itu dikatakan kita ni mempunyai masalah kesihatan mental ataupun kita ni minda kita ni kuranglah sihatnya, tidak berapa sihat. Dan jika sekiranya masalah kesihatan mental yang dialami ini tidak ditangani dan kita ni mungkin saja berlarutan dan menjejaskan kesihatan mental secara keseluruhan, ini boleh meningkatkan risiko untuk individu menghidap penyakit mental ataupun kecelaruan mental di masa-masa akan datang. Jadi macam soalan atau dia, ini sebabnya kita ni harus ataupun kita ni mesti, bukan lagi harus, mesti menjaga minda ataupun kesihatan mental kita ni lebih-lebih lagi, terutama semasa wabak COVID-19 ini. Okey, kerana macam mana kita ketahui semua orang merasakannya wabak COVID-19 ini telah banyak mendatangkan perubahan besar kepada semua orang, kepada semua kita ni ya. Jadinya perasaan tertekan ataupun stres, kegelisahan atau perasaan uri serta ketidakpastian ataupun yang orang putih uncertainty adalah antara emosi-emosi ataupun perasaan-perasaan yang selalu kita lalui lumrah kita lalui pada masa ini. Dan semua orang merasakannya, bukan saja dari kita ni barangkali di kalangan peringkat umur dewasa, bahkan juga dari kalangan orang yang lebih muda, seperti kanak-kanak dan remaja, serta para warga emas kita ni. Okey, dan adapun timbulnya rasa ataupun emosi seperti ini adalah berkemungkinan disebabkan oleh beberapa perkara atau antara lainnya disebabkan oleh rasa ketidakpastian yang saya sebutkan tadi, dan juga lumrah sebagai orang kita ni seorang manusia, kita sering merasa atau resah
apabila suatu situasi terjadi kawalan, ya, lebih-lebih lagi apabila kita merasa India mempunyai kemahiran, kemampuan atau keupayaan untuk mengatasi situasi tersebut. Ya. Maknanya dengan secara tidak langsung orang boleh meningkatkan perasaan resah atau uri kita ni. Betul. Seterusnya membuatkan kita ni memikirkan senario terburuk dengan terperinci dan lebih menakutkan. Dan ini dengan secara tidak langsung lagi, ni orang bertiti perasaan itu membuatkan kita ni merasa tertekan atau stres. Justru disebabkan inilah kita ni atas sebab perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu penting bagi kita ni untuk menjaga minda dan emosi, lebih-lebih lagi masa wabak COVID-19 ini. Kerana Daud dan para penonton pada pagi ini, hanya dengan terjaganya kesihatan minda dan emosi, insya-Allah kita ni akan dapat menjaga tahap kesihatan kita ni dengan lebih baik dan orang secara menyeluruh pun holistik. Itu pula Khalida untuk menjawab soalan tadi itu. Ya. Baik, Puan, bila kita tadi Puan ada menyebut ataupun menyentuh mengenai dengan perasaan ataupun stres, kegelisahan ataupun yang kata ni orang Brunei bauri lah tu. Jadi mungkin dapat kita ni kongsikan, mungkin maksudnya Puan dapat kongsikan bila kita ni menyebut ataupun menyentuh mengenai dengan kesihatan mental semasa terjadinya wabak dalam masa pandemik ini, ya. Mungkin apakah simptom-simptom ataupun tanda-tanda isu-isu kesihatan mental ini berlaku, Puan? Mungkin dapat dijelaskan. Okey, terima kasih Daud. Memang benar antara isu-isu kesihatan mental yang selalunya terjadi ataupun lumrah terjadi semasa wabak COVID-19 tadi adalah isu stres atau tekanan dan juga perasaan resah atau orang kata di Brunei bauri. Antara lain tanda-tandanya saya mulakan dengan atau kelelahan stres. Kalau bagi stres ini sebenarnya banyak tanda-tandanya Daud dan Atola, ataupun banyak simptomnya, tapi di sini untuk memudahkan saya terangkan dengan membahagikan kepada 3 bahagian. Pertama dari segi fizikal. So ni orang kalau habis kita di luar sana yang sering merasa sakit kepala ataupun ni tanpa sebab banyak kita ni terasa sakit kepala ataupun paning dan otot-otot terasa tegang ni katanya. So especially kalau macam di kawasan bahu atau belakang tengkuk katanya tu, maknanya orang belakang leher merasa tegang, merasa letih ataupun cepat ngalih kali tu kalau perkataan Brunei and then, yang disebabkan oleh tidur yang terganggu, disturbed sleep, dan juga mempunyai tekanan darah tinggi yang meninggi, meningkat. Kalau dari segi mental, stres ni tanda-tandanya seseorang tu orang mudah merasa resah atau bimbang dan mudah marah, atau ada setengah orang mudah melenting, ekstra sensitifnya daripada biasa. Macam itulah. Dan setengah orang juga merasa sedih dan mudah menangis. Kadang-kadang tanpa particular reason, tak ada asbab ni katanya, terus jadi tearful atau merasa merasa terlalu terbeban, ataupun yang orang putihnya overwhelmed, dan susah untuk fokus atau memberikan perhatian, mudah lupa ataupun pelupa jadinya, dan juga merasa kurang kepercayaan diri. Ini antara tanda-tanda stres dari segi mental. Dan juga dari segi tingkah laku, tanda-tanda stres ni termasuklah juga kita ni kalau seseorang itu tidur yang berlebihan, ataupun ada setengah orang berkurangan payah akan tidurnya, ataupun mengambil makanan yang berlebihan, ataupun kita ni comfort eating, asal stres dibawanya makan lebih tu pula, ataupun ada setengah orang juga kurang makan dari biasa. Seperti yang saya sebutkan tadi juga, melenting, marah, dan sehingga kadang-kadang menyebabkan mutu hubungan dengan orang lain berkurangan dan agak tegang. Dan bagi setengah orang juga tanda-tanda stres ini, apabila mereka stres, mereka lebih cenderung untuk kerap merokok ataupun untuk meminum alkohol dan mengambil dadah. Itu tanda-tanda stres.
Manakala dari segi keresahan atau uri, tanda-tanda atau simptom-simptomnya adalah seperti berikut. Kebimbangan yang teruknya ataupun excessive worryingnya. Jadinya bimbang daripada yang biasa. Kita ni memanglah sebagai manusia ada rasa bimbang. Itu memang orang lumrah, natural bagi kita ni. Tetapi ini orang eksesif, terlampau, lebih melampau ni katanya rasa kebimbangan atau urinya tu. Sentiasa merasa resah, sebagai contoh mempunyai degupan jantung yang cepat, tapak tangan yang sentiasa berpeluh, sweaty palms, mulut yang terasa sentiasa kering dan tangan yang terasa bergetar, shaking hands. Juga mereka tidak, orang payahkan duduk diam, artinya restless and agitated. And sama juga macam stres tadi, mudah merasa letih, cepat ngalih, mudah merasa marah ataupun orang putih irritable, susah untuk memfokuskan perhatian. Kadang-kadang Daud macam ni kata ni, pemikiran kita ni tu kosong. Ni orang tiba-tiba saja mind go blank. Itu juga salah satu tandanya. Sama kualiti tidur juga kurang disebabkan kurang minat tidur, dan bagi setengah orang kadang-kadang mengalami serangan panik ataupun panic attack yang mana menyebabkan mengganggu fungsi kehidupan seharian mereka. So ini di antara simptom-simptom ataupun tanda-tanda tekanan stres atau resah ataupun tekanan uri. Tapi ini saya tekankan di sini Dawn dan Atul. Tanda-tanda atau simptom-simptom yang saya kongsikan ini bukanlah semua orang memilikinya. Ini orang adalah berlainan. Tidak semua orang menghadapi. Okay. Jadinya jangan kita mendiagnose diri dengan sendiri. Penting untuk mendapatkan nasihat dan bantuan para profesional kesihatan mental. Jadi ini mesti saya tekankan di sana. Jangan sekarang penonton kita ni, ada saya list satunya. Jadi aku tak boleh mempunyai yang ni, perasaan resah atau worry yang melampauinya. Jangan kalau boleh dapatkan bantuan dan nasihat para profesional kesihatan mental untuk memberikan diagnosis yang tepat. Baik, oleh kerana kita kesuntukan masa, apapun mungkin saranan secara ringkasnya dengan topik yang kita bincangkan hari ini, Puan. Terima kasih, Atul. Ya. Untuk mengurangkan rasa tertekan ataupun stres, resah atau bimbang yang keterlaluan, kita ni mesti fokus kepada perkara yang ada di bawah kawal kita. Kita mesti lengkapkan diri kita dengan fakta COVID-19 dari sumber yang dipercayai. Ikuti nasihat Kementerian Kesihatan dalam membuat rancangan tentang apa yang kita dan keluarga kita dapat lakukan untuk sama-sama membantu mengawal wabak ini. Seperti tadi yang disebutkan, teranah di rumah, pemakaian sungkup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Dan juga barangkali kurangkan kalau dapat hentikan perkara yang boleh meningkatkan perasaan tertekan atau uri atau resah atau kita ni kalau sekali kita menyedari bahawa kita ni orang berasa tertekan ataupun beruri, fahami punca perasaan kita tu dan lakukan perkara-perkara yang positif, gantikan dengan perkara-perkara yang positif, bermanfaat dan membantu. Memperbanyakkan doa dan zikir, melakukan lagi, dan jika sekiranya barangkali di samping menjaga kesihatan Auda, kita rasakan Auda dia dapat mengawal atau mengatasi perasaan tersebut, perasaan resah atau tertekan tersebut, boleh dapatkan bantuan dan nasihat. Baik, Puan, insyaAllah kita akan, bila ada kesempatan kita akan menyambung lagi dengan topik yang akan kita bawakan. Ribuan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.